Selamat petang dan apa khabar semua, salam Ramadan. Berjumpa lagi kita dalam siri penerangan siri yang ke-15 iaitu berkenaan dengan pensijilan mutawif, iaitu membincangkan berkenaan dengan haramain, iaitu petugas-petugas haramain. So petang ni kita akan membincangkan hal-hal berkenaan dengan leader ataupun mutawif yang kita membincangkan di Madinah insya-Allah untuk ziarah dalaman. Jadi bersama saya Ustaz Faiz. Ustaz Faiz, apa khabar? Sihat ni Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sihat. Okey, Ustaz Faiz, kita sekarang bersiaran. Kita bersiaran di Facebook warga Tiram Travel. Jadi alhamdulillah petang ni kita ada sedikit pengisian untuk bakal-bakal mutawif kita insya-Allah. Ustaz Faiz dengar jelas tak? Jelas. Jelas alhamdulillah. Okey, petang ni kita nak sembang-sembang berkenaan dengan ziarah dalaman Ustaz Faiz. Ziarah dalaman, mungkin ziarah luaran tu kita bincang dalam siri yang lain insya-Allah. Kita buat khusus mutawif secara bersiri. Jadi kita menggunakan platform FB Live. Jadi kita bincang-bincanglah dalam siri dalam siri by siri lah, part by part. So petang ni kita nak bincang dalam berkenaan dengan ziarah dalaman insya-Allah. Jadi Ustaz sihat ya Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, sebelum kita mulakan majlis petang ni, saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Faiz dan juga semualah. Dan kita harapkan semua sihat hendaknya. Dan jadi apa yang dimaksudkan ziarah dalaman, mungkin Ustaz Faiz boleh jelaskan kepada kita insya-Allah. Secara ringkas nanti sebelum kita bincang dari segi pengurusan dan juga hal-hal yang berkenaan dengan mutawif lah. Jadi mungkin Ustaz Faiz boleh jelaskan apa yang dimaksudkan ziarah dalaman secara ringkas lah. Nanti kita pergi detail lagi. InsyaAllah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak bagi tuan-tuan dan puan-puan rakan mutawif, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Suara saya jelas tak? Clear tak suara? Okey, kenaan dengan ziarah dalaman ni maknanya kita menziarahi, sama ada kita sebagai mutawif ataupun sebagai jemaah umrah, kita berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, sama ada tempat-tempat bersejarah ataupun clear Ustaz. tempat-tempat yang penting yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan ziarah dalaman. Dia ada dua ziarah. Yang pertama ziarah dalaman, yang kedua ziarah luaran. Ziarah dalaman ni ziarah pusing-pusing lah sekitar kawasan masjid tu. Sama ada masuk ke dalam masjid ataupun di luar masjid yang berhampiran dengan hotel dan Masjid Nabawi di Madinah khasnya. Itu sajalah Ustaz, ziarah dalaman. Ustaz Faiz dengar tak? Ya, dengar. Baru dengar. Okey, tadi saya termute. Okey, terima kasih banyak Ustaz Faiz berkenaan dengan sedikit tentang perbincangan kita, iaitu berkenaan dengan ziarah dalaman. Jadi ziarah dalaman ni bagi kita sebagai mutawif, jadi biasa ziarah dalaman ni adalah disusun oleh syarikat yang mana antara agenda wajib lah Ustaz agenda wajib yang perlu kita sebagai leader memastikan kepada jemaah kita lah dapat dilaksanakan lah ziarah dalaman. Macam Ustaz Faiz kata tadi, ziarah dalaman ni lawatan-lawatan sekitar Masjid Nabi. Tapi ziarah dalaman ni bezanya adalah dia tidak terlibat dengan transport. Jadi biasanya kita berjalan lah, kita jalan kaki. Jadi kita sebagai leader ni, kita cuma
kita boleh arrange, maksudnya kita boleh arrange masa sendirilah, tidak semestinya jadual seperti yang mana telah ditetapkan oleh syarikat pada mengikut masa yang ditetapkan. Sebab pun masa tu kita boleh tentukan sendiri. Tapi kadang-kadang masa tu kadang-kadang jarak dalam ni pula ada setengah-setengah kali kita dia buat berperingkat Ustaz Baik kan. Pagi, petang, mungkin esoknya dia buat sikit-sikit. Jadi tengoklah macam mana. Kalau Ustaz Baik buat macam mana? Bagi-bagi ke atau macam mana? Mungkin ataupun hari ni buat ke esok macam mana? Untuk ziarah dalaman ni setakat ni saya buat pada keesokan hari selepas kita sampai di Madinah. Jadi biasanya saya buat pada waktu pagi. Ada setengah-setengah buat pada waktu petang. Saya suka buat pada waktu pagi. Jadi one off je, sekali buat. Oh, sekali shoot ya. Sekali shoot saja, sekali jalan. Kadang-kadang kita berjalan bersama dengan ada grup-grup lain kan, ada kumpulan mutawif lain, kita bergabung sekali. Dalam pukul 8 pagi tu, pukul 10.30 habislah. Kejap je, sejam setengah. Saya jalan. Ziarah dalaman ni antara yang kata kita selalu Ustaz dari segi turutan tu, macam mana Ustaz buat turutan ni? Maksudnya susunan dia ke sini ke sana, macam mana Ustaz susun ziarah dalaman? Okay, tempat yang pertama sekali yang biasanya saya bawa jemaah saya pergi ke kita ada beberapa hotel di Madinah. Tapi hotel kita dekat-dekat lah kan, sama ada Ansar Jadid ataupun Elah Majdi ataupun ODST. Biasanya saya akan bawa jemaah saya, kita pergi ke bawah payung. Di bawah payung ikut pintu 17 ataupun pintu 15, bergantung kepada hotel kita lah yang mana dekat. Saya akan bawa jemaah saya, kita buat solat sunat duha dahulu di bawah payung. Bawah payung tu kan ada kapet yang terhampar di bahagian luar. Dan kita solat duha. Kemudian saya akan bagi kuliah sekejap kepada jemaah-jemaah setelah mereka selesai salat duha lah. Biasanya pada ketika itu saya akan cerita tentang kewafatan Rasulullah SAW. Disebabkan kita tak dapat nak berdiri lama di kawasan dataran masjid. Sebab nanti kita akan kita tidak dibenarkan untuk berdiri lama, berkumpul ramai-ramai di dataran masjid. Jadi kita duduk ramai-ramai di atas kapet di bawah payung tersebut. Saya akan bagi kuliah cerita tentang kewafatan Rasulullah. Dan sebenarnya saya nak kaitkan dengan Saqifah Bani Sa'idah. Ada satu taman kan, Saqifah Bani Sa'idah tu, kalau sekarang ni kita tak dapat pergi dekat lah sebab dia tutup. Dah buka dah kan. Saya tengok dah siap dah. Dia punya dataran tu dah lapang dah. Itu okey. Konon apa ni boleh pergi. Kalau dia kawasan tu dia lapang kan. Dia buat dia buat macam dataran lah. Kalau kata boleh masuk, kalau sebelum ni saya bawa jemaah saya masuk ke Saqifah Bani Sa'idah. Sebab akan tutup, saya bagi kuliah sekadar di luar sajalah. Kemudian saya akan bawa jemaah saya pergi, kita akan lalu meniti ikut tepi pintu 14, pintu 13, menghala ke Babus Salam. Sambil-sambil tu saya ceritakanlah sejarah Masjid Nabawi. Kemudian sampai di hadapan Kubah Hijau Rasulullah. Saya tak berdiri di hadapan betul. Kita di sini sikit lah, di dekat dengan pintu nombor 7 tu. Saya cerita tentang sirah ataupun sejarah masjid yang dekat dengan Masjid Nabawi, iaitu Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Al-Umamah dengan Masjid Sayyidina Ali. Kemudian biasanya saya akan cerita tentang pembesaran Masjid Nabawi, di mana Raudah, apakah di mana makam Rasulullah, bagaimana adab-adabnya. Di situ kita boleh duduk dan bergantung keadaan lah. Kalau kata ada polis, kita tak dibenarkan. Kemudian kita akan pimpin bagi salam kepada Rasulullah ramai-ramai, sebab mungkin ada jemaah kita yang kurang pengetahuan dari segi bagaimana kaifiat cara nak bagi salam. Kemudian saya akan ceritakan juga kubur Baqi', siapa yang ada di dalam Baqi', kelebihan-kelebihannya. Dan itu sajalah Ustaz. Sebab saya sekejap dalam pukul 10 habis dah. Sebab biasanya kalau saya biasa pasal Mekah dahulu, daripada Mekah ke Madinah tu saya banyak dah saya cerita atas bas.
Dah bagi pengisian lah. Dah bagi pengisian dari segi Rasulullah dan sebagainya. Tinggal lagi untuk ziarah dalaman, sebab saya biasa buat ziarah dalaman sehari selepas kita sampai. Biasanya kita sampai pada malam. Saya biasa sampai malam Madinah. Keesokan hari itu kita buat ziarah dalaman lah. Jadi itu saya buat sekejap saja. Kemudian teruskan. masa ziarah dalaman itu jugalah saya tunjukkan di mana nak top up, di mana kalau nak dobinya, kemudian siapa nak tempah jubahnya, tempat-tempat jubah kan, kemudian pintu masuk ke Raudah, pintu masuk untuk muslimat ke Raudah, masuk ke masjid, yang mana satu air Zam-Zam. Itu sajalah untuk ziarah dalaman dalam 1.5 jam ni. Jadi Ustaz Faiz, kalau kelebihan kita, antara kelebihannya kalau kita datang daripada Mekah, kita akan bagi pengisian semasa dalam perjalanan lah, tentang hal-hal Madinah, masuk Ustaz Faiz je dulu lah. Kan? Tapi kalau kita masuk ke Madinah dahulu, maksudnya kita kena bagi penekanan yang lebih lah tentang pengisian lah, Ustaz. Betul. Jadi kebiasaannya kalau kita ada dua keadaan, sama ada kita masuk Mekah dulu atau Madinah dulu, untuk jalan dalam jadi tengoklah bagaimana mutawif mengendalikan pengurusan untuk ziarah dalaman Masjid Nabi. Kalau ada setengah-setengah mutawif ni, dia buat ziarah dalaman berperingkat, Ustaz. Kadang-kadang dia buat pagi untuk ziarah Rasulullah, petang dia buat ke Baqi' ataupun dia buat Abu Asinian. So, tengoklah masing-masing macam tu lah. So cara Ustaz semua sekali lah. Cuma pada nak pergi ke Raudah, biasanya saya sampai pada waktu malam. Katakan kita sampai waktu Isyak kan, biasanya kalau daripada Mekah sampai waktu Isyak. Kemudian untuk Raudah untuk muslimat, sebab saya biasa terbang sekarang dengan mak saya, Ustazah. Jadi Ustazah boleh bawa pergi ke Raudah. Biasanya kita bawa pada malam tu juga, Ustaz, kalau kita sempat lah. Dan gantung kepada jemaah. Kalau jemaah, kita tak memaksa jemaah. Kita siapa-siapa yang berkemahuan, siapa yang sukarela lah. Sebab saya sendiri akan nak pergi ke Raudah pada malam kita sampai. Maksudnya untuk lelaki ni, kita tidur dulu dalam pukul 1 kita bangun, siap-siap untuk ke Raudah. Saya akan bawa jemaah lelaki lah pergi ke Raudah, tunjuk di mana Raudah. Untuk muslimat, biasanya untuk muslimat ni Raudah tu tutup dalam pukul apa? Saya tak ingat dah, pukul 10.30 ke. Kita boleh pergi lagi pintu. Biasanya ustazah akan bawa lah. Tetapi kita tidak mewajibkan kepada jemaah untuk ikut, terpulang kepada jemaah. Sebab ada setengah-setengah jemaah yang dah banyak berehat dalam bas dan tak sabar-sabar nak pergi ke Raudah. Ada yang nak rehat dulu, terpulanglah. Untuk jemaah-jemaah yang kalau malam kita sampai tu tak pergi ke Raudah, biasanya saya akan bawa pula esok. Keesokan harinya sekali lagi selepas habis ziarah dalaman, sekali lagi saya akan bawa untuk jemaah lelaki lah masuk ke dalam Raudah. Tapi untuk kali kedua tu saya tak masuk dah lah. Saya tunjuk jalan saja lah. Ustaz tengok dalam gambar kita tu, pemandangan kat Raudah mimbar tu. Macam tu. Ya. Ustaz nampak tak pemandangan tu? Gambar. Nampak. Jadi sekadar perkongsian kepada penonton, inilah gambaran kita nak masuk ke Raudah ni, Baqi', Ustaz. Kubur Baqi'. Kuburan Baqi'. Jadi kuburan Baqi' ni ada jemaah tanya kita, kalau jemaah wanita ni macam mana dia nak melawat, Ustaz handle macam mana? Adakah pergi ke tepi pagar tu ataupun bagaimana Ustaz handle jemaah wanita yang nak tengok kuburan Baqi' ni? Okey, untuk jemaah yang nak tengok, jemaah wanita lah, sebab wanita tak dibenarkan masuk ke dalam kubur Baqi'. Orang lelaki saja. Saya biasanya kalau siapa yang nak tengok sangat-sangat lah, baru saya akan bawa pergi ke sebelah luar Baqi'. Sebelah tepi pagar tu kan, dia ada macam gelas kan? Betul. Dia ada, kita boleh tengok lah. Gelas. Boleh nampak lah kan. Pintu nombor berapa Ustaz? Saya tak ingat. Saya pun tak ingat, tapi adalah tepi sebelah tu lah. Tapi boleh dekat lah, boleh nampak daripada jauh lah.
Ataupun biasanya bila saya masuk dalam bucket tu, saya ambil gambar je lah. Saya akan hantar dalam grup lah siapa nak tengok. Share lah, share. Ustaz, kebetulan ada gambar perkumpulan bucket ni. Sedikit cerita tentang, mungkin Ustaz boleh share tentang apa, makam-makam ataupun perkuburan-perkuburan yang ada dalam bucket ni yang mungkin kita boleh share kepada penonton kita. Ustaz? Baik, ini yang gambar yang ditunjukkan kepada kita ni, video dalam Jannatul Baqi'. Baqi' ni satu nama tempat tanah perkuburan di tepi Masjid Nabawi. Jadi menurut Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Malik lah, pendiri mazhab Maliki. Menurut Imam Malik, di sini saja ada 10,000, tak kurang daripada 10,000 orang sahabat Nabi. Sahabat Nabi 10,000 orang, kemudian para isteri Nabi, semua isteri Nabi dimakamkan di sini kecuali Sayyidatuna Khadijah di Makkah, di Ma'la, dan juga Sayyidatuna Maimunah dekat dengan Jeddah. Kalau kita naik bas daripada airport terminal haji tu nak pergi ke Mekah tu, kita lalu sebenarnya Ustaz, tepi jalan saja. Tu kita boleh tengok dalam Google. Saya biasanya bila naik bas tu, saya bagi salam lah, ajak jemaah ramai-ramai bagi salam. Kita akan lalu tepi kubur je, betul-betul. Dan di Baqi' ni ada sahabat-sahabat Nabi, ada para isteri Nabi, ada anak cucu Nabi, kecuali Sayyidina Hussein lah, Sayyidina Hussein di tempat lain lah. Dan kelebihan Baqi' ni sangat besar lah. Siapa meninggal di Baqi', Nabi kita bagi syafaat, jamin syafaat Rasulullah SAW. Di sana adanya kubur Sayyidina Osman, ada antara sahabat-sahabat yang besar, antaranya Sayyidina Osman, apa kita kata, Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ramai lah Ustaz, mungkin nak sebutkan ramai. Baqi'. Apa, kalau jemaah lelaki Baqi' lepas subuh dan lepas asar, cantiknya bagaimana Ustaz handle dia orang? Sama ada jemaah ni kita menguruskan pergi masuk beramai-ramai ataupun Ustaz pergi mengikut tengok keadaan lah, sama ada sikit-sikit ke setiap waktu ke, macam mana Ustaz buat? Biasanya saya setiap kali kita pergi ke Madinah ni, saya buat sekurang-kurangnya sekali, ataupun kalau ada masa 2 kali lah, saya akan bawa jemaah saya. Ada yang berhajat lah kan, tak semua lah kan? Mungkin yang berhajat. Biasanya saya bawa jemaah saya masuk ke Baqi' selepas solat asar. Kita berkumpul di depan kubah hijau. Kubah hijau Rasulullah tu lebih kurang depan tu lah. Lepas solat asar. Sebab kalau kata lepas subuh tu, saya mungkin ada yang nak duduk dalam masjid kan, lepas subuh baca Quran sebagainya. Nak balik makan lagi. Nak balik sarapan lagi. Lepas solat asar kita free lah. Saya bawa masuk ramai-ramai. Tapi ramai-ramai pun biasanya jemaah saya ni ada yang setakat ni yang paling ramai pun saya masuk tak ramai manalah, dalam 10 orang, 15 orang gitulah. Kita masuk one way sajalah, jalan tengok ziarah, bagi salam, kemudian sebab sebelum tapi kita galakkan kepada jemaah-jemaah kita untuk masuk ziarah, sebab Nabi kita selalu ziarah Baqi'. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat pergi ke sana lagi lah, insyaAllah. Ataupun kelebihan umat Islam yang meninggal di bumi Madinah, Nabi pernah doakan kan? Betul. Ustaz boleh kongsi sedikit kelebihan kita meninggal di bumi Madinah, mungkin dari segi sirah Ustaz. Jadi bumi Madinah ni bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah ni adalah mata kita. Mata kita sebelah kanan ni Madinah, mata kita sebelah kiri ni Mekah. Jadi Madinah dengan Mekah ni kampung kita, kampung halaman. Yang mana sebaik-baik bumi, sebaik-baik tanah, ulama kata di Madinah. Nabi kita bersabda, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Bumi Madinah ni lah bumi yang paling terbaik sekali untuk mereka lah, untuk kita. Kalaulah kita semua mengetahui. Kalau kita tahu betapa besarnya fadilat tinggal di Madinah, mati di Madinah, hidup di Madinah, nescaya kita tak akan tinggalkan bumi Madinah. Nescaya kita akan meraung menangis dengan air mata darah
kalau kita terpaksa meninggalkan bumi Madinah. Apatah lagi meninggal di satu tanah yang sama dengan tanah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita wafat di rumah Nabi, dan orang yang meninggal dunia akan dimakamkan di Baqi', satu tanah bumi Madinah juga. Jadi kita tengok antara yang Nabi kita sabdakan adalah hadis bahawasanya Nabi kita bersabda Nabi kita lah manusia yang pertama sekali yang akan dibangkitkan nanti apabila berlakunya hari kiamat. Nabi kita orang yang mula-mula akan dibangkitkan, kemudian Nabi kita akan memberi syafaat kepada ahli Baqi'. Nabi kita jamin syafaat untuk ahli Jannatul Baqi'. Setelah mana Nabi kita bagi syafaat kepada setiap orang di dalam Jannatul Baqi', Nabi kita akan berjalan beramai-ramai ke Mekah untuk memberi syafaat kepada Jannatul Ma'la. Itu syafaat Nabi. Wajib dapat syafaat Nabi siapa yang mati di Baqi'. Dan Nabi kita pun bersabda, siapa-siapa yang mampu untuk mati di Madinah, siapa-siapa yang mampu untuk meninggal dunia di Madinah, falyaf'al zalik, maka engkau usahakanlah. Usahakan. Siapa yang mungkin ada penyakit, ada sakit, teruk-teruk tu bolehlah pergi di bumi Madinah, dan kita niat untuk kita hajat untuk meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Dan sememangnya ramai para sahabat Nabi yang berdoa tak putus-putus untuk meninggal dunia di Madinah. Antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu doa yang Sayyidina Umar bin Khattab selalu baca untuk meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Doa tu ada dalam slide saja, dalam sirah Mekah Madinah. Itu boleh diamalkan. Dan memang beliau makbul doanya, syahid di bumi Madinah Al-Munawwarah, dibunuh ketika sedang dalam solat. Itu saja kelebihan meninggal di Madinah. Baik, terima kasih Ustaz. Apa nama, kita bincang tentang perancangan Mutawif menguruskan dari segi ziarah di Baqi', dari segi pengurusan, dari segi masa itu semua tetap bergantung pada Mutawif lah, bagaimana dia nak arrange masa dan sebagainya di kuburan Baqi', sebab tak jauh dengan hotel. Kan boleh jalan kaki. Kemudian selain daripada kuburan Baqi', nanti kita akan ziarah di kawasan-kawasan yang dalaman masjid, maksudnya Raudah dan sebagainya. Jadi dari segi ziarah Raudah jemaah lelaki dan wanita, Ustaz, bagaimana Ustaz menguruskan ziarah kita sebagai Mutawif? Apa tip ataupun panduan yang kita perlu tekankan kepada jemaah kita untuk ziarah Raudah ni, waktu dan sebagainya, ataupun bagaimana untuk kita pastikan semua, terutamalah yang jemaah-jemaah kita yang baru kan, yang baru pertama kali, yang kadang-kadang Raudah pun tak dapat membezakan. Yang dulu kita boleh bezakan lagi, sebab dulu Raudah kapet warna hijau, bukan Raudah kapet warna merah. Sekarang dah semua warna hijau. Jadi peranan Mutawif sangat pentinglah dalam memberi ataupun menunjuklah Raudah pembahagian dan sebagainya. Bagaimana Ustaz menguruskan jemaah kita dalam lawatan, dalam ziarah dalaman, khususnya di Raudah? Jadi baik, sebenarnya dari segi kita nak memberi maklumat kepada jemaah ini selaku Mutawif lah. Selaku Mutawif, kita kena bersiap sedia semasa kita berada di Malaysia lagi, sebelum kita berangkat. Iaitu biasanya kita akan buat grup WhatsApp sebulan sebelum, 3 minggu sebelum, 2 minggu sebelum terpulang lah. Dan biasanya saya akan salurkan maklumat sebanyak-banyaknya yang lebih penting kepada jemaah saya dalam konteks Raudah ni. Raudah lah, hak Raudah. Okay, kita boleh paparkan video tentang Raudah dan sebagainya. Biasanya dalam grup WhatsApp tu saya akan masukkan banyak info. Selain pada video, saya akan masukkan suara saya. Sampai jemaah boring lah jemu dengan suara saya ni. Maklumat, informasi. Sebab kita nak menulis banyak, bagi sound je lah. Kita buat voice je, voice message. Record dalam WhatsApp tu, hantar mesej dalam pesanan suara tu pun mudah. Kemudian apabila kita sampai di sana, sebab tu saya nak pesan juga kepada para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi ke Mekah Madinah ni, tak kisahlah Mekah, Madinah sebagainya,
Kita kena ada persiapan. Sekurang-kurangnya pergilah kursus umrah walaupun sekali sekurang-kurangnya. Sebab ada jemaah-jemaah kita sebelum ni yang tidak pernah menghadiri kursus umrah. Jadi satu agak kepayahan lah, agak kesukaran untuk nak apatah lagi berada di Mekah. Dari Mekah sampai ada yang tanya kepada kita nak mula tawaf di mana, Hajar Aswad mana satu. Jadi itu benda-benda basic kita selaku kita nak pergi umrah, begitu selesaikan. Maka masa dalam konsep Raudah ni saya bawa jemaah lelaki tu, saya selalu pesan, saya kata okey, yang pertama sekali kena sihat badan lah, kena kuat badan. Dan saya bagi tahu siap-siap risiko-risiko yang akan kita hadapi nak masuk ke dalam Raudah. Contohnya untuk orang lelaki ni, orang lelaki ke orang perempuan ke, kena tunggu lama. Orang perempuan boleh duduk, orang lelaki tak dapat duduk. Kalau 1 jam lah kena berdiri sementara nak masuk ke dalam kawasan Raudah. Jadi bagi kita punya skru ni, skru lutut ni kena bagi ketat kan. Jangan longgak-longgak, bagi ketat, bagi kuat untuk kita masuk ke dalam Raudah. Kemudian kita kena bersedia untuk berdiri lama untuk nak masuk menunggu giliran kita masuk ke dalam Raudah. Kemudian saya bawa jemaah. Biasanya sekarang ni sama kapet. Macam ni biasanya bila mana kita sampai di Madinah, sebelum saya bawa jemaah saya masuk ke dalam Raudah, kita akan bawa jemaah masuk melalui pintu Babus Salam, ziarah Rasulullah dahulu. Kemudian sambil-sambil itu kita akan terangkan, kita akan tengok Raudah dari luar, dari arah Babus Salam tersebut. Kita masuk one way trip. Saya akan tunjuk ramai-ramai lah, ini Raudah, ini bukan Raudah. Raudah ni bermula daripada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimbar. Kalau dari sebelah tepi lah mimbar, dan sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelah belakang itu sebenarnya Ustaz tak jadi isu, sebab kita masuk melalui pintu sebelah sini. Jadi dia ada sekatan-sekatan. Dan biasanya dia buat macam pagar lah. Dia buat pagar. Tak, yang ni dia tutup belah tu. Jadi dia tutup lah, dia buka belah ni pula. Dan Raudah ni kita nak cam yang paling kita kata tips petua yang paling ni sekali. Simple, kita boleh tengok tiang dia. Kat tiang Raudah ni ada jalur emas. Pada tiang tu ada jalur emas dan ada bunga di atas dia. Dia ada bunga di atas dia. Tapi yang pertama sekali kita kena cari, bila nak masuk Raudah ni kena tengok mimbar. Ni orang lelaki lah. Mimbar Rasulullah. Tempat orang bagi khutbah. Itulah saja. Itu sajalah untuk nak bagi tips masuk ke Raudah mudah. Lain pada kalau jemaah, contohnya kalau kita sebagai mutawif kan, yang satu lagi yang kita nak pesan kepada bakal-bakal mutawif kita lah, bagi jemaah yang orang kata apa, jemaah yang OKU lah, yang pakai wheelchair, yang uzur, yang buta, yang apa lagi, ataupun yang baby, kalau nak masuk ke Raudah dia tak perlulah melalui jalan yang biasa, dia boleh cross, maksudnya dia boleh melalui direct ke pintu Babus Salam, nanti lalu ke depan polis tu minta kebenaran, biasanya dia orang izinkan sebab faktor-faktor ni lah orang kata apa, special case lah. Ustaz, jadi ni antara kelebihan jemaah kita lah, yang mana yang dalam kategori yang kita sebutkan tadi lah, yang mungkin yang uzur dan sebagainya. Kalau kita nak beratur panjang kat belakang tu memang tak ada gaya lah dia orang kan, yang pakai wheelchair dan sebagainya. Jadi kita terus cross daripada, kita terus masuk mengikut Babus Salam, Ustaz. Betul Ustaz? Betul. Jadi ni antara kita lalu je depan polis faham lah, dia akan benarkan untuk kita masuk, orang kata apa, kira VIP lah. VIP, shortcut. VIP, shortcut. Tak perlu kita beratur panjang mengikut masa seperti yang mana normal lah, yang mana yang sihat lah. Ini antara bagi tip pada panduan pada bakal-bakal mutawif kita lah, yang mana jemaah-jemaah kita yang uzur, yang pakai wheelchair dan sebagainya, dia orang ada kelebihan untuk masuk ke Raudah, yang mana kita boleh skip, kita boleh potong queue lah. Macam itulah VIP lah, kawasan VIP. Kita terus masuk ikut Babus Salam. Ada pesanan lain Ustaz? Mungkin Ustaz nak share untuk ke Raudah. Mungkin jemaah wanita bagaimana Ustaz uruskan? Kita dah ada mutawifah kan Ustaz
jadi banyak membantu kan mutaifah kita. Macam saya, alhamdulillah saya terbang biasanya bersama dengan Ustazah Haslina, ibu saya. Jadi untuk keadaan secara spesifik di dalam Raudhah Muslimat ni saya kurang pasti. Cumanya biasanya untuk pelaksanaan ke Raudhah Wanita, kita berkumpul untuk jemaah wanita ni, kita akan umumkan kita berkumpul pada jam 10.30 malam biasanya di hotel-hotel sekian-sekian. Kita berkumpul sekali. Kita dah setting, dah siap dengan para mutawifah kita yang berada di Madinah. Dan di Madinah ni biasanya paling kurang pun mutawifah ada seorang. Ada seorang mutawifah. Akan iring. Pengiring. Yang akan bawa para jemaah masuk ke dalam Raudhah jemaah wanita. Dan kita akan kumpul ramai-ramai. Waktu sesuai Ustaz. Waktu sebab wanita ni dia ada waktu-waktu dia kan. Jadi selalunya Ustaz susun waktu macam mana tu? Waktunya apa, macam mana beritahu? Waktunya pukul 10.30 berkumpul, gerak ramai-ramai. Jadi 10.30 malam 10.30 malam. Maklumat tu harus sampai kepada semua jemaah. Kita mutawif diwajibkan ada semasa waktu makan. Setiap kali waktu makan itulah waktu kita nak salurkan maklumat selain pada dalam grup WhatsApp. Jadi jam 10.30 berkumpul, bergeraklah. Itu mutawifah akan, biasanya saya akan bagi tazkirah lah sebelum daripada kita mutawifah bergerak. Itulah. Sekarang kita bersiaran langsung, kita ada mungkin ada sahabat-sahabat kita yang ingin komen ataupun nak bagi perkongsian pengalaman, ulasan, pandangan, pendapat dan juga tambahan. Silakan di ruang komen. Mungkin kita boleh sembang-sembang tentang ni, insyaAllah sebelum kita nak buka puasa ni Ustaz. Ada lagi 1 jam. Di Johor buka awal, di Ustaz di Penang kan? Ya, di Penang. Di Penang lewat sikit. Okey, insyaAllah kalau Ustaz ada masa kita sembang-sembang di Madinah, iaitu bagi yang baru melihat kita, live kita siri kali ni kita bincang-bincang tentang ziarah dalaman di Masjid Nabi. Yang mana tadi kita sembang-sembang bagaimana kita menguruskan jemaah ziarah untuk kuburan Baqi', dan sekarang kita bincang untuk ziarah di Raudhah, sama ada bagaimana kita menguruskan jemaah lelaki, jemaah wanita. Seperti mana Ustaz Faiz kita beritahu tadi, share tadi, kita ambil maklum lah insyaAllah. Kemudian Ustaz ingat tak belakang Raudhah ni ada sufah. Saya ingat. Ustaz ada bagaimana Ustaz handle jemaah kalau ada jemaah yang ingin lawat ataupun ingin solat 2 rakaat dan sebagainya lah. Sebab sufah ni kadang-kadang susah juga, kadang dia buka, kadang tutup, dia di belakang Ustaz. Betul. Ustaz ada kesempatan tak setiap kali Ustaz pergi umrah bersama jemaah atau macam mana Ustaz? Sufah ni. Mungkin Ustaz boleh cerita dulu sufah ni apa sirah dan sejarah ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, di dalam Masjid Nabawi ada satu kawasan, satu tempat yang dinamakan sebagai kawasan ataupun tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni merupakan tempat tinggal para sahabat yang pada zaman dulu mereka mungkin kurang dari segi kemampuan nak ada rumah, mungkin tidak ada banyak harta. Jadi mereka tinggal dalam kawasan Masjid Nabawi di kawasan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni terletaknya di belakang rumah Rasulullah, belakang makam Rasulullah SAW. Dalam video kita ni, jadi di sebelah kanan. Kalau kita perasan, Ahlus Suffah tempatnya di sebelah kanan dalam video kita. Itu belakang tu Ahlus Suffah. Yang warna merah ni makam Rasulullah. Di sebelah kanan kalau dalam video kita ni. Jadi di situ ada kawasan pelantar. Dia buat macam tempat yang tinggi sikit. Yang kalau kita nak duduk di atas Ahlus Suffah tu, kita kena angkat kaki kita untuk duduk. Ada 2 lah, satu di sebelah depan, satu di sebelah belakang. Itu tempat Ahlus Suffah. Jadi Ahlus Suffah ni sahabat-sahabat Nabi yang dulu pernah tinggal di kawasan Ahlus Suffah itu, antaranya Sayyiduna Abu Hurairah, Sayyiduna Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, antaranya Abu Zar Al-Ghifari, antaranya ramailah para sahabat, dikatakan sampai 80 orang, 100 orang sahabat yang tinggal di kawasan situ, yang mereka berzikir, mereka solat.
Jadi cara kita yang mudah kita nak masuk ke kawasan Ahlus Sufah ni. Okey, sebelum tu kenapa ni kawasan Ahlus Sufah. Ya boleh tengok. Kawasan Ahlus Sufah ni di belakang makam Rasulullah ya. Dia ada satu kawasan dia ada naikkan sedikit. Dia ada pelantar tu kita naik lantai stage dia macam stage. Betul. Tu ada tempat ada orang sembahyang. Di sebelah belakang, satu lagi di sebelah depan tu ada juga. Jadi di kawasan Ahlus Sufah ni kita nak masuk dia dengan cara mudahnya. Masuklah melalui mana-mana pintu tak apa. Pintu nombor 2, pintu nombor 3 dan pintu nombor 4. Jangan masuk pintu nombor 1, pintu Babus Salam, kita tak jumpa. Masuk melalui pintu kita nak ke Raudah. Dan yang paling mudah kita masuk melalui pintu nombor 3, pintu nombor 4. Ini pintu keluar Ustaz kan? Pintu keluar. Ini pintu keluar. Babun Nisa, Babun Nisa. Pintu keluar. Masuk melalui pintu nombor 4, pintu nombor 3, pintu Babur Rahmah. Terus kita akan jumpa tempat ini, Ahlus Sufah. Tinggal lagi masuk selepas ataupun sebelum waktu solat, mudah. Kalau kita masuk selepas waktu solat tu penuh ramai dan dia biasanya dia akan tutup untuk nak bagi laluan kepada masuk kawasan Raudah, sebab ni kawasan Raudah. Okey, kita tengok gambar tu rumah Rasulullah lah, makam Rasulullah kan Ustaz? Ya, makam Rasulullah SAW. Dan ditutup dengan Ar-Rak Quran. Kita berada di belakang kan? Di belakang makam Rasulullah SAW. Makam Rasulullah. Rumah isteri Nabi lah di sini dulu. Sebelah kanan tu Raudah, sebelah kanan Raudah, sebelah mimbar kan? Ahlus Sufah ni bukan Raudah ya. Ahlus Sufah ni dia bukan kawasan Raudah. Sebelah kanan tu macam Ustaz bagi sebut baru dah Raudah. Ahlus Sufah. Di sini dulu tempat tinggal ataupun tempat penjaga kunci makam Rasulullah ada. Dia duduk belakang ni. Ini mihrab tahajud. Mihrab tahajud. Kebanyakan jemaah kita kalau pergi dia orang tak dapat peluang ni, dan kadang-kadang ada mutawi kita tak bawa pun. Jadi rugilah kan. Jadi kita ambil kesempatan kalau kita ada di Madinah, kita selain daripada ke Raudah tu kita ambil bahagian lah, ambil masa, cari masa untuk ke Sufah ni, sebab dia ada sirah-sirahnya yang perlu kita tahulah. Ni kita sini walaupun bukan kawasan Raudah, Ahlus Sufah ni walaupun dia bukan kawasan Raudah, tapi kita ambil berdekat. Dia tempat sujud, tempat sembahyang, tempat iktikaf para sahabat. Para sahabat Nabi yang besar-besar. Abu Hurairah riwayat hadis paling banyak. Ya. Dia Abu Hurairah antaranya lah ahli Sufah. Ahli Sufah. Di sebalik belakang tirai ni, belakang tirai sebelah kiri kita ni, itu ke pintu masuk makam. Itu dah kosongkan. Sebelah kanan tu ada nampak tiang warna biru, sebelah kanan itu pintu masuk ke Hujurat. Hujurat ni binaan rumah Rasulullah lah. Ini Babu Jibril. Pintu Jibril. Babu Jibril ni kadang-kadang selalunya dia orang blok, dia tutup. Dia tutup. Dia tutup kan? Dia kalau kita nak masuk ke sini, kita kena keluar. Kalau kita nak masuk ke kawasan Kapet Merah ni, kita kena keluar melalui pintu Babu Nisa tadi, patah balik sebelum masuk ke dalam Babu Jibril. Kalau dia buka lah. Kalau dia buka. Kadang-kadang ditutup sebab dia nak bagi laluan Raudah wanita tu, dia tutup untuk waktu wanita untuk melawat ke Raudah. Dia blok. Ni Babu Jibril ni tempat malaikat Jibril jumpa bertemu dengan Rasulullah bagi wahyu. Dan dikatakan dekat dengan pintu Babu Jibril dan Babu Nisa tu. Babu Jibril, pintu Jibril dengan pintu Nisa tadi. Kalau kita keluar melalui pintu Nisa ni, kita keluar, kita akan jumpa satu lagi pintu di sebelah kiri, ada pintu besar. Dikatakan di situ adalah Darul Nabirah, kubur ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Darul Namirah. Nabirah. Namirah. Ustaz, yang mana sebab yang kita saya pernah tengok dekat Facebook, telaga apa yang ada dekat dalam Masjid Nabi yang ada dia tandakan dengan bulatan ataupun dekat mozaik tu, kalau kita angkat kapet tu kita nampak dia punya tanda tu apa sirah dia Ustaz? Itu telaga
Telaga Hak. Telaga Hak. Jadi kat mana dekat? Saya biasa pergi banyak kali tu. Saya biasa bawa jemaah-jemaah pergi. Tak ingat pintu nombor apa. Pintu 69 kot. Nombor 69. Di sebelah belakang sekali. Mana di hujung di depan kiblat ke ataupun belakang kiblat? Belakang. Oh, dekat belakang. Dekat dengan pintu keluar. Pintu keluar. Oh, pintu daripada hotel kita. Hotel. Nak balik hotel. Nak balik hotel. Tapi bukan sebelah hotel kita, pintu sebelah sini. Pintu 69. Pintu berapa saya tak ingat. Silap kapet ya. Kena silap kapet. Dia ada rak dia nombor 1274 tak silap saya. Cari rak tu. Rak kasut. Selak bawah tu. Itu sejarah dia. Sirah dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita keluar, rumah Nabi kita di sebelah depan kan, dekat dengan kiblat. Rumah Nabi kita ni yang kita tengok sekarang ni. Jadi telaga tu di belakang ni. Belakang kita ni, belakang kameraman ni, belakang lagi ke belakang. Turun ke bawah. Satu lagi betul Ustaz, nak pintu nombor apa saya tak ingat, tapi andai kata kita ke belakang kameraman ni kan. Kalau kameraman ni undur belakang akan jumpa telaga tu. Dia selari dengan kubur Nabi kita. Selari dengan rumah Nabi kita ni. Jadi bila Nabi kita keluar ke mana-mana lah di luar Madinah, apabila Nabi kita nak balik semula ke rumah Nabi kita, ikut jalan di belakang ini, Nabi kita pernah beberapa kali mandi dan ambil wuduk di Telaga Hak. Telaga Hak yang kita cerita tadi lah. Telaga Hak. Jadi tak ramai yang tahu tu. Tak ramai tahu. Jadi kita tengok lantai Masjid Nabawi ni sama semua tempat, kecuali di kawasan telaga tersebut dia buat tanda 3 bulatan. Di tengah-tengah ada kawasan retak sikit. Di atas lantai tu kita kawasan Telaga Hak. Ustaz bagi Ustaz tengoklah. Tengok gambar je. Oh. Ria punya tempat tak perasan? Nanti kita boleh pergi cari. InsyaAllah nanti boleh try. Boleh pergi selak-selak kapit lah, tengok. Ambil berkat kawasan sirah-sirah Nabi. Banyak tempat-tempat sirah dalam Masjid Nabi ni, kebanyakan dia ditanda-tanda macam tu lah Ustaz. Tanda dengan tiang, tanda dengan lantainya ditanda begitu. Jadi kita kena tanya yang pakar lah dia punya sirah-sirah dia tu. Banyak sejarah tu dalam Masjid Nabi tu. Banyak. Kita ada sahabat-sahabat kita masuk ni. Nur Yana Wahid, Nur Faiza, Arjun Cairo. Selamat. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Apa-apa boleh komen. Bagi Ustaz kalau ada pengalaman nak share, silakan kita sembang-sembang di petang ni. Ustaz, apa lagi Ustaz nak share yang berkenaan dengan tadi yang kita sembang-sembang tu? Kalau ada apa-apa yang mungkin kita nak kongsikan kepada petugas kita yang bakal-bakal yang bertugas ni Ustaz. Selain pada kita bincang kepada petugas Jadi macam mana ya? Kita kena banyakkan maklumat lah. Maklumat pula bukan maklumat yang sahih lah. Maklumat yang sahih sama ada dari segi hukum hakam, apatah lagi dari segi sirah. Kita nak cerita kepada para jemaah kita. Dalam masjid dia ada kita sembang pasal dalam Masjid Nabi ni. Dalam Masjid Nabi ada Zam-Zam kan. Jadi dia ada yang cold, dia ada yang not cold kan. Jadi Ustaz, apa yang tu kalau jemaah kita kadang-kadang ada jemaah kita kata macam dia orang tambah ais macam mana Ustaz? Pandangan ada setengah-setengah jemaah lah kata dia ditambah, dia tak macam kat Mekah kan. Wallahu alam, sebab saya pun dapat feedback itu pada pandangan Ustaz macam mana? Saya pun Allahu alam. Macam-macam lah daya jemaah kita ni. Macam-macam. Saya kadang-kadang saya kata tu memang Zam-Zam lah, memang datang daripada Mekah. Setahu kita ni air Zam-Zam lah Ustaz. Setahu kita lah. Yalah. Yang kalau di Masjid Nabawi tu, di dalam masjid tu memang sahih lah. Sah air Zam-Zam. Di luar tu tidak lah. Di luar masjid. Di luar tu drinking water kan Ustaz? Drinking water. Itu drinking water. Di dalam masjid ni sah lah air Zam-Zam. Sebab dia tulis tu Ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam.
di botol-botol air. Jadi kita ada di Madinah, di Mekah ni, kita ambil kesempatan untuk kita minum Zam-Zam je lah kalau boleh. Tak payah minum air lain lagi lah. Ada jemaah yang tak apa, yang takut nak minum banyak-banyak, takut nak tandas. Tak tahan Saya selalu pesankan jemaah-jemaah, ibu-ibu, jangan takut nak pergi tandas, minum banyak-banyak. Zam-Zam ni syifaun, dia penyembuh, ubat. Kalau kita ada sakit-sakit mata ni, sapu kat mata, sapu di kaki kita, kuat. Ustaz, kita ada soalan ni daripada Arjun Khairul. Apa kelebihan solat di Sufah? Ya. Kelebihan solat di kawasan Ahlus Sufah. Kawasan Sufah, Ahli Sufah. Dia ada soalan ni. Bukan di Rodah, di Sufah. Jadi kelebihan solat di kawasan Ahlus Sufah ni, yang pertamanya kita mendapat kelebihan kita bersolat dalam Masjid Nabawi lah, confirm lah. 1000 pahala sebab dalam kawasan Masjid Nabawi. Dan yang keduanya, kita mendapat kelebihan lainnya, kita sujud di tempat sujud para sahabat. Kita sujud di tempat sujud para sahabat, di tempat para sahabat yang besar-besar, bukan sahabat-sahabat ni ya, sahabat-sahabat besar. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Salman Al-Farisi yang memberi idea untuk membina parit dalam perang Ahzab, perang Khandaq. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ramailah 100 lebih para sahabat. Jadi dari segi sudut pahalanya pahala sama, kita solat dalam Masjid Nabawi. Tinggal lagi kita mendapat keberkatan, yang mana keberkatan ni tidak akan hilang sampai hari kiamat. Kita tengok dalam cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Nabi kita, saya nak kaitkan dengan berkat. Nabi kita Mi'raj Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi kita dalam on the way Nabi kita naik burak terbang daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi kita singgah 4 tempat. Salah satunya Nabi kita singgah di Bukit Tursina. Nabi kita turun daripada burak, Nabi kita semayang 2 rakaat. Tengah malam gelap, tak ada lampu, tak ada apa. Maka Jibril kata, "Ya Rasulullah, turun daripada burak semayang." Nabi kita semayang, selesai semayang 2 rakaat, Nabi kita naik sebelum burak, Nabi kita tanya kepada malaikat Jibril, "Ni wahai malaikat Jibril, ni tempat apa ni?" Nabi kita tanya, "Gelap, tak nampak apa." Malaikat Jibril kata, "Inilah tempat sujud Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah." Tempat sujud Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Kan Nabi Musa munajat kepada Allah, kalimullah, di atas Bukit Tursina di Mesir. Ada lagi bukit tu, ada lagi kawasan tempat tu. Jadi ini malaikat Jibril nak ajar kepada kita, Nabi kita mengambil tabarruk, Nabi kita mengambil berkat tempat sujud Nabi Musa AS. Jadi kita pula sebaik-baiknya kita nak pergilah cari tempat-tempat sujud, tempat-tempat yang Nabi kita pernah sentuh, para sahabat pernah sentuh. Sebab kita nak ambil tempat sujud Nabi kita ni, kita tak tahu mana satu tempat sujud Nabi kita. Yang sahnya, yang confirmnya Nabi kita sujud di mihrab Nabi. Tapi situ tutup, payah kita nak sujud dalam Raudhah kan. Kita nak rebut tempat tu payah. Jadi kita ambillah peluang, setidak-tidaknya kita sujud tempat para sahabat sujud. Kerana para sahabat tentulah mereka pun pernah sujud di tempat Rasulullah sujud. Jadi kita ambil berkat begitulah. Berkat ni ziaratul khair al-ilahi, tambahan kebaikan. Kita dapat banyak keberkatan, kebaikan kepada Allah SWT. Itulah kelebihan solat dalam di kawasan tempat Ahlus Sufah. Ahlus Sufah. Ni ada jemaah kita, ada penonton kata Nur Faizah, beruntunglah jemaah lelaki. Yalah. Sufah ni lelaki kan, perempuan tak boleh masuk kan? Perempuan tak boleh masuk. Perempuan tak dapat kan, lelaki je kan? Tak dapat, dia blok. Dia blok. Okey, tak pastilah, mungkin akan datang dibuka ke ataupun macam mana, tak pasti. Kemudian selain daripada Raudah, selain daripada Sufah ataupun macam Ustaz kata tadi Telaga Hak kan, dalam masjid tu apa lagi yang kita boleh kongsikan kepada jemaah kita Ustaz? Dalam Masjid Nabawi dalam masjid ada library, ada pustakaan. Library kat mana tu? Library ni dekat pintu nombor apa ya? Pintu nak naik ke bumbung, ke atap Masjid Nabawi. Pintu nombor 8 Ustaz saya.
Dia Kita besar library. Dia buka, dia open lebih to luas. public ke? Ada open to public. Naik 2 tingkat, 2 kali tangga. Ada escalator. Oh. Dia agak tersorok. Dia Dia library ni dia bagi kita baca buku ke ataupun dia bagi pinjam ke, macam mana tu Ustaz? tak ada, library ni kita masuk, dia bagi baca buku saja, tak bagi pinjam. Untuk kita orang luar tak bagi pinjam. Kalau pinjam habis punya, jemaah pergi ramai. Dan kita bila kita masuk dalam library tu, kita tak dikenakan kad, nak kena tunjuk kad apa, tak ada lah. Masuk macam biasa. Kita boleh tengok pemandangan bagaimana pelajar-pelajar study lah. Ada pelajar daripada Universiti Islam Madinah, ada yang menghafal Quran, mereka study dalam tu, buat assignment sebagainya. Dan siapa pemandangan library Masjid Nabawi boleh tengok seluas-luas mata memandang kitab ya. Banyak boleh tengok. Susun lah, beribu lah. Puluh ribu banyak kita boleh tengok. Dan selain pada library, kita ada kawasan, ada makhtutat. Ada apa makhtutat ni? Kita kata manuskrip, tempat manuskrip. Tempat manuskrip yang disimpan dalam Masjid Nabawi. Itu kita boleh tengok, buka untuk public. Museum lah, koleksi. Museum. Tetapi dia buka pagi 8 pagi sampai 11. Dalam Masjid Nabi? Dalam Masjid Nabi, di tengah-tengah. Anda tak pernah sampai ke tak? Di tengah-tengah dia tulis, dah ada tulisan, dia tulis apa, idarah makhtutat, tak saja. Makhtutat ni manuskrip lah. Kita naik dua kali tangga. Itu tak ada escalator, naik tangga biasa naik. Ada pejabat dia, kita boleh tengok dalam tu. Pagi banyak lah. Jemaah. Pagi 8, pagi 11. Jangan kata jemaah tak tahu, Mutawi pun tak semua yang tahu tu. Mutawi tak sempat nak explore banyak. Sibuk. Apa lagi pun masa banyak main kat luar. Masa di Madinah pun singkat kan. Tak sempat nak explore habis. Jadi kena rajin-rajin lah bertanya kepada mutawi-mutawi kita yang senior. Ustaz, kita tengok ada komen lagi daripada Muhammad Hafiz. Ustaz, kalau sujud di mihrab tahajud Nabi, apa kelebihannya? Sujud di mihrab tahajud Nabi, apa kelebihannya? Dia mihrab tahajud ni di Raudah Ustaz Mihrab tahajud Raudah. Di kawasan Raudah ke bukan Raudah? Dia di Ali Sufah. Dia di Ali Sufah. Mihrab tahajud ni dah ditutup. Tadi dalam video ada, dia ditutup dengan rak Quran. Kalau kita berdiri di atas, kalau kita berdiri di kawasan Ahlus Sufah, kita menghadap kepada makam Rasulullah SAW, kita akan nampak di bahagian atas tu ada gambar Masjidil Haram, gambar lama. Di bawah tu ada binaan warna biru yang dah ditutup dengan rak Quran. Seandainya kita alihkan rak Quran tu, kita nampak rak tahajud ni, mihrab tahajud Nabi kita. Jadi kita nak sujud betul-betul di tempat mihrab tahajud Nabi itu tak dapat lah, sebab dah ditutup. Tinggal lagi kalau kita sujud dekat dengan mihrab di belakangnya itu, kita mendapat kelebihan sebagaimana kita ceritakan tadi lah. Sekurang-kurangnya mungkin kita sujud di atas tapak kaki Rasulullah SAW. Ambil keberkatan. Dan mengambil keberkatan ni di sisi Ahlussunnah wal Jamaah haruslah, bahkan dia jadi sunat, bagus, dituntut untuk kita mengambil keberkatan. Kalau kita boleh cium tangan ibu dan ayah kita, guru-guru kita, tok guru kita, kenapa tidak kita mencium tempat sujud Nabi kita, tempat tapak kaki Nabi kita pernah berpijak, kerana kaki Nabi kita pernah berpijak di Muntaha, Sidratul Muntaha, yang kita pun tak tahu di mana. Tinggi tu, tempat-tempat yang mulia, di Arash Allah. Kita sujud tapak kaki Nabi kita SAW. Macam kita pergi naik Gua Hira lah. Di Gua Hira tu kita confirm kita dapat sujud di tempat Nabi kita sujud. Kalau di Masjidil Haram kita tak tahu di mana. Tapi kalau di Gua Hira tu kita dapat sujud betul-betul di tempat, sebab ruang dia kecil. Itulah kelebihan kita sembahyang di mihrab tahajud. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat lagi pergi. Ni ada lagi komen daripada Rusmawati Ismail. Salam, bila agak yang nak bawa kami pergi ke sana lagi, asyik dengan cerita je. InsyaAllah, doa, amin. Jemaah saya Ustaz. Asyik cerita je bila nak bawa pergi. Kita doa lah mudah-mudahan, amin. InsyaAllah. Ajar Rosmawati, insyaAllah nanti kita pergi. Syahda nak pergi bulan 11 ni. Bulan 11 minggu kedua. Tadi saya ada sembang dengan antara tim-tim visa lah, tim-tim visa ni lah. Katanya haji pun, tapi ni maklumat tak rasmi lah Ni maklumat tak rasmi. Katanya haji pun mungkin tak dapat di kerajaan Saudi tak buka. Ini tak rasmi. Wallahualam, kita tak pasti.
Dan kemungkinan bila haji tak buka ni, kemungkinan umrah hujung tahun ni pun boleh dikatakan 50-50. Wallahu alam. Tapi kita tengoklah macam mana Ustaz, kita doa lah mudah-mudahan. Jadi mungkin kalau dibuka pun mungkin akan datang pun mungkin kita kena ikut norma baru kot Ustaz. Norma baru. Dia punya yalah dari segi SOP-nya mungkin dalam masa dekat ni kita kena ikut lah kan untuk keselamatan. Kita tengoklah macam mana. Hajar Rabi'ah Saleh naik ikut tangga tepi, Hajar Rabi'ah Saleh kata. Kat mana ni? Oh ni yang library tadi. Library kot. Tangga. Okay, selain daripada tu Zat, dekat Masjid Nabi kita apa lagi yang kita nak share untuk dalam Masjid Nabi tu sepanjang kita di samping kita bawa jemaah kita ke Raudah dan sebagainya yang kita cerita tadi, apa lagi yang kita boleh kongsikan kat Masjid Nabi, dalam Masjid Nabi tu? Jadi dalam Masjid Nabi ni selain daripada tempat-tempat kita ceritakan tadi, adanya halaqah pengajian. Halaqah tempat mengaji kan. Ada yang kelas online, ada yang pengajian online pun saya tengok ada pengajian online. Tapi saya tak tahu nak access macam mana tu Ustaz. Pengajian online tu. Mungkin yang ada yang berdaftar kot, tak pastilah dia tak public ke macam mana. Biasanya dah ada apps dia kan, macam kita nak dengar terjemahan kuliah khutbah Jumaat tu di Masjidil Haram Masjid Nabawi ni, kita boleh download apps dia Haramain. Jadi adanya halaqah pengajian sekarang ni kita yang saya perasan itu banyak kali juga ada pengajian dalam bahasa Melayu Indonesia Ustaz. Dia buat kelas Ada kelas. Dia duduk atas kursi tu, dia baca kitab kursi yang besar macam kursi apa, macam kursi raja. Macam kursi raja tu, kursi besar tu. Ada Syekh Indonesia. Mungkin bahasa Arab ni kita kurang faham. Kita boleh dengar yang Indonesia. Cuma di sebelah perempuan, di sebelah Muslim saya tak baca. Dia setiap hari ke dia ataupun dia ada hari-hari dia macam mana? Jadualnya Allah Alam Ustaz. Tapi yang saya duk perasan setiap hari dah lah. Setiap hari. Jadi kita ambil, kalau kita ada kelapangan tu, kita tak balik tu, kita pergi ambil sekali lah majlis-majlis ilmu kan. Sebab ada hadis Nabi kita mendoakan siapa yang menuntut ilmu dalam Masjid Nabawi. Dan diampunkan ada jaminan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belajar satu huruf daripada dalam masjid Nabi kita sebut dalam masjid tu mendapat pengampunan daripada Allah. Dahlah kelebihan menuntut ilmu tu besar lah. Dalam Masjid Nabawi pula. Kemudian cerita tentang hadis-hadis Nabi pula. Nabi duduk dekat dengan kita. Dan dapat satu jaminan daripada Rasulullah, ada hadis khas tentang kelebihan menuntut ilmu dalam Masjid Nabawi. Kita boleh rebut peluang lah. Itu antara maklumat lagi. Dan juga kita boleh perbetulkan surah Al-Fatihah, bacaan Quran kita. Ada tu guru kita, pakar-pakar kita. Ada tu guru. Itu yang ada pelajar-pelajar yang tasmi' Quran dengan syekh tu. Kita boleh lah, kalau kita tapi yang saya kagum Ustaz, masa dia orang tasmi' tu 10 orang, 5 orang, 6 orang, seorang je dengar. Dia boleh dengar serentak, dia boleh tegur serentak tu, yang kadang-kadang tak terfikir oleh fikiran tu. Macam mana dia boleh tegur, dia boleh tangkap serentak tu. Allah Akbar. 5 orang sekali jalan. Dalam 10 orang, 5 orang sekali jalan baca hafal kan, dia boleh tangkap mana kesilapan dia boleh tegur. Itu semua Allah bagi tu. Allah bagi. Dia dah biasa. Ada lagi yang kita boleh kongsikan kat dalam Masjid Nabi sebelum kita keluar Masjid Nabi, apa-apa yang berkenaan ziarah dalam ni kita boleh share. Selain daripada itu, saya ada pengalaman dalam Masjid Nabi ni di sebelah mihrab, tapi ni orang lelaki sajalah. Tempat Sayyidina Umar bin Khattab syahid mati dibunuh. Ketika mana sedang solat. Ustaz Faiz ada sangkut sikit. Okey Ustaz, mungkin Ustaz
keluar dulu masuk balik. Okay. Try dulu insyaAllah. Sedikit mungkin ada gangguan talian tu. Jadi kita hari ni kita bagi penonton kita yang baru melihat ataupun baru masuk, kita petang ni kita sembang-sembang ziarah dalaman di Masjid Nabi, khususnya kepada petugas kita dan amnya kepada jemaah umrah lah, penonton dan sebagainya. Kita sembang-sembang berkenaan dengan ziarah dalaman, ziarah di dalam Masjid Nabi, antara kelebihan dan juga tempat-tempat yang kadang-kadang kita tak pernah sampai. Macam Ustaz Fahir kata tadi, library, rupanya ada library di dalam Masjid Nabi dan sebagainya lah, yang tempat-tempat yang kita tak pernah dibawa oleh mutawi kita dan sebagainya. Dan kali ni kita ada banyaklah kongsian daripada Ustaz Faiz. Ustaz Faiz sambung balik tadi. Ustaz Faiz share. Okey. Minta maaf lah, tadi ada orang call, putus. Okey, tak apa. Apa, satu lagi di mihrab ni tempat imam yang paling depan sekali. Sekarang ni Imam Masjid Nabawi dia jadi imam di mihrab Nabi dalam Raudah. Kalau kita perasan, kita masuk pintu Babus Salam, kita akan nampak mihrab sebelah kanan. Mihrab sebelah kanan, mihrab biasa sebelah kanan, mihrab Masjid Nabawi tu, itu adalah 2 langkah ke belakang daripada mihrab tersebut, tempat Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab syahid lah. Mengikut setengah riwayat, beliau dibunuh ketika dalam solat asar, petang asar, ada setengah kata pada waktu subuh. Syahid ditikam dari atas paha oleh seorang orang Nasrani. Jadi itu tempat-tempat yang kita kata ada signifikan dalam Islam. Selain pada Raudah ni, kita satu lagi benda yang saya nak tekankan di sini, saya ambil kesempatan di sini kepada para jemaah sekalian, kita berlumba-lumba nak masuk ke dalam Raudah, tapi dalam masa yang sama kita jangan lupa untuk merebut peluang-peluang soft di hadapan untuk orang lelaki. Soft hadapan kata Tok Guru kami, Tuan Guru Haji Baba Makmawi hafizahullah taala, Tok Guru tua di Patani Darussalam, alim. Beliau pesan selalu, beliau duduk di Mekah lama, beliau pesan selalu kepada kita supaya rebut peluang kalau berada di Madinah, untuk kita banyak-banyakkan berada di saf terawal, sebab Nabi kita mendoakan siapa-siapa yang duduk di saf pertama, Nabi kita doa 3 kali. Di saf kedua Nabi kita doa 2 kali. Di saf ketiga Nabi kita doa sekali. Itulah, kita rebut peluang berada dalam saf yang pertama. Itu sahaja Ustaz, saya rasa dalam Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabi. Dalam Masjid Nabi atas yang setahu saya lah. Ustaz, tadi kita sembang-sembang pasal sirah kan, tapi mungkin ada yang bukan berkenaan sirah, mungkin dari segi dari segi teknologi Masjid Nabi kan. Contohnya Ustaz perasan tak kubah bergerak tu kan? Kubah bergerak tu kan? Itu pun antara yang menarik juga lah kat Masjid Nabi tu. Dan kalau kita sebagai mutawi kan, kadang-kadang kita cubalah nak memberi kelainan kepada jemaah kita untuk kita bawa jemaah kita solat di atas kan. Ustaz, tak ada apa-apa kelebihan. Tapi Ustaz ada pengalaman untuk solat di atas tu, bagaimana Ustaz bawa jemaah Ustaz? Dan laluan tadi ke macam mana? Laluan biasanya laluan pintu 8. Pintu nombor 8. Dia ada lift kan? Ada lift tapi saya tak biasa naik. Tak biasa naik tangga. Naik tangga. Oh, dia naik tangga. Hari Jumaat kan? Hari Jumaat penuh lah. Hari Jumaat penuh. Nak tengok mana kat atas sana, di atas rumah. Dan juga ada tempat charge handphone. Penuh lah jemaah Ustaz. Penuh tempat charge handphone dalam Masjid Nabi ni. Penuh. Okey, ada komen daripada Fauziah, Masjid Nabi kubah bergerak dan sebagainya. Haji Fauziah bagi Nur Hayati. Ustaz, kita dah bincang tadi, kita dah sembang-sembang dalam Masjid Nabi kan. So kita keluar dari Masjid Nabi, apa yang Ustaz boleh kongsikan kepada jemaah? Mungkin jelas tadi kita dah berkenaan dengan sirah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang payung pun jemaah nak tahu. Payung Masjid Nabi bukanya bila dan sebagainya. Ustaz, ada tak Ustaz kongsi-kongsikan perkara ni kepada jemaah? Okey, payung Masjid Nabawi ni ada jumlahnya ada lebih berapa? 200 lebih. Saya pun 200 lebih. Saya pun tak boleh nak jawab berapa bilangan payung tu kan. Hari tu saya ada
hari tu Tuan Haji Apandi ada buat teka-teki pada jemaah. Ramai-ramai tu tak ingat berapa. 215 tak salah saya. Oh, harga payung pun jemaah tanya tu Ustaz. Benar saya nak jawab. Saya tak pasti. Harga payung satu tu dalam 1.5 juta. 5 juta 5 juta Saudi. Oh, rial. 5 juta rial. Kebanyakannya di sponsor oleh Sultan Brunei. Ikut kata begitu. Oh, dahsyat dia punya tu. Waktu bukanya dalam sekitar sebelum waktu subuh. Waktu subuh tu saya pun tak tengok secara spesifik Ustaz. Dia punya waktu buka, waktu tutup ni berdasarkan perhatian kita lah. Biasanya lepas tu tak ada cari jadual dia. tak silap saya lepas kita balik subuh tu dia akan buka. Tapi tak pastilah time selepas subuh. Lepas subuh tak pastilah dia punya time macam mana ataupun dia automatic dan sebagainya. Allah alah tak apalah yang saya perasan juga lepas solat asar dalam pukul 5.30 tu dia tutup. Ada Haji Fauziah tanya ni, payung masjid buka pukul berapa? Alamak, yang ni pun nak kena buat kajian tu. Saya tak dapat kita buat kajian. Nanti kita cari jadual kalau ada. Saya pun tak. Nanti kita cari jadual. Okey, dia buka ni dia tutup sana, dia tutup sini dia buka sana pula. Nanti mungkin kita nak sembang-sembang lagi kawasan-kawasan Masjid Nabi tentang mungkin tempat-tempat makan, tempat camping dan sebagainya kan. Tapi sebelum kita nak sembang kawasan Masjid Nabi tu, kawasan-kawasan yang ziarah dalaman yang kita boleh bawa lagi. Contohnya macam kalau Ustaz perasan muzium, dulu ada muzium Asma' Al-Husna dan muzium Al-Quran kan Ustaz. Betul. Dan Sakifah Bani Saidah tadi kita dah cerita. Dan apa lagi yang dekat-dekat tu yang Ustaz boleh share ziarah dalaman yang kita boleh buat di rumah selain daripada Ustaz cerita tadi Masjid Abu Bakar, Masjid Saidina Ali, Masjid Ramamah kan. Ada lagi tempat-tempat yang kita boleh bawa jemaah kita untuk isi masa ke lapangan tu untuk ziarah dalam. Apa lagi Ustaz? Kalau Ustaz perasan Masjid Bilal, tapi jauh Masjid Bilal ke atas sikit. Jauh. Pasar Tamar depan lagi kan. Jadi apa lagi yang mungkin dekat-dekat tu yang kita boleh bawa jalan. Saya ingat satu tempat yang agak jauh juga tapi dekat dengan Pasar Tamar tu, Muzium Madinah pula. Muzium dia panggil Muzium Turki tapi bukan nama Muzium Turki. Muzium apa tu namanya? Kereta api Anbariyah. Dulu stesen kereta api tapi sekarang dia jadikan muzium. Itu pun kita boleh jalan kaki tapi jauh tu. Jauh juga. Jauh. Jauh. Itu pun kalau kita dapat bawa jemaah kita ke situ, antara pengisian ziarah dalaman yang menarik lah. Ataupun tu kita boleh masukkan dalam slot ziarah luaran sebab jauh. Nak menarik lagi pergi Al-Baik. Ustaz kongsikan ziarah dalaman tu. Apa yang kita antara yang kita boleh share kepada jemaah kita sebagai petugas lah, yang kita nak kongsikan dalam siri-siri ziarah dalaman kita. Luaran yang kita cerita kemudian. Yang dekat kah? Yang boleh jalan kaki? Yang dalaman lah, yang jalan kaki, yang tak perlu transport. Selain daripada tempat yang kita sebutkan tadi, Sakifah Bani Saidah, masjid 3 masjid yang dekat tu, Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Masjid Al-Umamah, Masjid Sayyidina Ali. Kemudian muzium Quran ni dah tutup kan? Tak ada lah sekarang muzium Quran. Dia muzium-muzium ni yang masa dia roboh tu dia pindah ke Mekah. Madinah pun kan? Pasti dekat Mekah dia ada buat muzium sahabat. Betul. Dekat dengan hotel dekat dengan dekat Mekah, tapi tak tahu Madinah mungkin dia akan buat lagi, tak pasti. Selain daripada tu Ustaz, muzium Al-Quran. Muzium apa lagi Ustaz? Di Madinah tak ada lah Al-Quran. Dah ditutup. Asma' Husna pun dah tak ada muziumnya. Kita ada masjid yang dekat. Masjid dekat ni Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah dekat. Kita boleh jalan kaki pergi. Tinggal lagi kena orang muda lah. Kalau kata yang tak berapa nak darat, jangan pergilah. Masjid Ijabah ni masjid mustajab doa. Masjid yang Nabi kita diterima doa. Nabi kita mohon kepada Allah tiga doa. Cuma 2 doa yang dimakbulkan Allah, 1 doa lagi tak dimakbulkan Allah. Doa Nabi kita yang tak dimakbulkan Allah tu doa
Nabi kita mohon kepada Allah supaya umat Nabi Muhammad tak berpecah di akhir zaman. Ustaz tengok dalam gambar yang saya kongsikan. Ini Masjid Nabi kan? Ustaz nampak tak? Ni Masjid Al-Ijabah yang Ustaz kata tadi. Masjid Al-Ijabah. Betul? Oh, dia cross, dia seberang jalan. Seberang jalan, tapi kalau jalan kaki menapak jugalah. Nampak tak yang saya kongsikan dalam Ustaz nampak tak? Nampak. Masjid Ijabah ni dekat dengan klinik Al-Majdi. Okey, ni masjid kita lah. Kalau kita boleh lihat. Kalau Ustaz tengok sebelah depan ni dia extend lagi ni. Dia tengah buat pembesaran lagi masjid ni. Kalau Ustaz tengok lah. Depan tak jauh dengan Masjid Ijabah tu lah. Dia nak ke depan lagi. Tapi ni tak pastilah bila nak siap ni. Okey. Ni bucket kan? Ni bucket Ustaz. Ni bucket. Lepas tu tadi kita kata kita sembang-sembang. Ini apa Sakifah. Ustaz tengok ni. Ya, Sakifah. Dia dah buat dataran lapang kan. Ustaz kalau Ustaz tengok dia kat sini dah kosong dah semua. Saya ingat ni mungkin agak terkini jugalah maklumat ni, map ni. Dia dah update. Yang dekat Kesel tu, Ustaz Bahaki tu tadi. Itu sebelah bawah. Cuba Ustaz tengok sebelah bawah. Okey, ada satu bangunan tanda warna biru tu kan. Sebelah dia yang dataran putih tu. Assalam Museum. Assalam Museum di belakang Assalam Museum. Ada kawasan macam padang. Itu. Pasar. Soal Manaqah. Pasar. Pasar zaman Nabi lah. Pasar zaman Nabi. Pasar lah. Pasar kurma, tempat parking unta dulu. Unta-unta yang mari ke Masjid Nabawi, para sahabat dulu semua berniaga di pasar ni lah. Tinggal tapak sajalah. Tapak lah. Yang putih itu Masjid Sayyidina Ali. Okey. Ustaz ni Masjid Sayyidina Ali kan? Ni Sayyidina Ali, ni Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Masjid Ramamah. Kemudian Ustaz cakap tadi yang kita kata museum yang session kita api tadi kat mana? Di atas sikit di bawah sikit. Dia mungkin dia ada kawasan ni lah, saya tak pasti. Betul tak? Dia ada tu. Pasar Tamar bawah ni. Dan ni Masjid Bilal Ustaz. Masjid Bilal ni malam-malam ambil gambar cantik. Dia ada pasar kurma dalam tu. Kat sini ni dekat sini ada signage, ada macam ambil gambar cantik ni. Ada Madinah punya. Sekejap saya tengok. I love Madinah kah? I love Madinah. Kita boleh bawa jemaah pergi sini ni. Kita ambil grup foto. Ni biasanya malam-malam ni Tok Arab ni dia kelah lah kat situ. Ada dataran dia. Dia suka suka duduk di luar. Sampai ikan dan sebagainya. Okey, ni Ustaz, selain pada tu kalau Ustaz tengok map ni kan, apa lagi yang kita boleh kongsikan kepada jemaah kita sebagai leader, kat mana lagi tempat-tempat yang ni lah, orang kata apa, yang menarik sebelum kita sembang-sembang tempat shopping, tempat makan dan sebagainya dekat Madinah ni, yang menarik lah Ustaz explore dalam 3-4 hari bersama jemaah ni, apa yang kita nak share lagi kat sini? Perhampiran sekeliling Masjid Nabawi ni, apa dia lagi yang tu lah Ustaz. Kalau yang merah-merah ni apa dia Ustaz? Kita tengok. Yang merah-merah ni apa tu? Alah macam tak tahu kita kalau kita naik bas tu dia akan lalu tepi jalan ni. Okey. Ni kadang dulu sini kan yang Ustaz kata ada museum tu yang ditutup tu, museum Quran. Betul. Secam kan? Bulatan dia. Jadi museum dah tak ada. Hotel kita sebelah sini. Jadi okey Ustaz, kita sembang-sembang pasal lain pula. Biasanya permintaan jemaah kita nak bawa jemaah kita, diorang ni kadang-kadang nak bawa ajak makan lah, nak ajak pergi shopping lah, area-area berdekatan dengan Masjid Nabi. Biasanya Ustaz akan bawa diorang jemaah kita ni area mana Ustaz? Ataupun Pasar Tamar sini kan? Pasar Tamar sini. Pasar Tamar kita boleh bawa. Ini Masjid Ramamah. Masjid Ramamah dan Pasar Tamar area sini Ustaz. Ustaz nampak tak? Ana ada tunjuk area hari ni lah. Masjid Ramamah dan kita terus depan, tapi jauh sikit lah. Selalunya kita
kita pesan kepada jemaah pergi jalan kaki balik ambil teksi lah, ataupun kalau yang tak larat tu pergi balik ambil teksi je lah. Pasal Tama jauh juga nak berjalan. Ambil grab sekarang ada grab Ustaz, kita boleh share dengan jemaah, ambil grab je. Uber. Okey Ustaz, kongsikan lagi apa lagi yang kita nak share area-area Masjid Nabi ni untuk kongsikan ziarah dalaman. Tempat shopping, makan dan sebagainya lah sebelum kita pergi lebih jauh lagi tempat Masjid Madinah ni. Kalau kata tempat shopping ni, saya yang mula-mula sekali saya biasa tunjuk kepada jemaah ni farmasi An-Nahdi tu kan. Farmasi, kemudian tempat shoppingnya di pintu 17. Ya, kita tengok hotel kita dulu. Hotel kita, mana hotel kita? Hotel kita dekat dengan Sakifah kan? Ini Sakifah. Ini Al-Majidi. Ni hotel kita belakang ni. Ni hotel kita. Betul. Ni. Area sini. Asal jadi Ilah Majidi. Area di sini lah. ODST. Okey. Kawasan mana Ustaz? Kawasan shopping kah? Pintu area shopping. Pintu 17. Pintu 17 di mana? Ini pintu 17. Kemudian pintu 17. Ya, bangunan tu. Macam Ustaz tengah ni kot. Macam Ustaz kata buat jubahnya, kurmanya, apa lagi yang kita kena highlight dengan jemaah? Sebab jemaah ni kadang-kadang dia nak kurma, dia nak jubah, nak bakul. Sebutan ni macam mana Ustaz? Bakul. Nak bawa balik tu. Bukhol. Wangian tu. Ada juga permintaan jemaah tu. Bukhol. Itu boleh tengok dalam supermarket At-Taibah. At-Taibah semua ada itu Dekat dengan Ben Daud tu. Saya tak nampak di mana tu. Tak nampak. Kadang bagi gambaran pintu 17. Jemaah boleh cari pintu 17. Dia ada tanda Ben Daud tu kan. Masuk dalam pintu At-Taibah Commercial Center. Ben Daud tu bin Daud. Madinah bin Daud. Okey, kita tengok ni bin Daud. Di bawah tu, di bawah tanah tu, tingkat bawah tu kan bin Daud. Jadi kita masuk melalui pintu At-Taibah Center ataupun Al-Majdi Center. Shopping center kita akan jumpa lah, commercial center tu kita akan jumpa nak beli bukhor, nak beli baju. Biasanya saya akan bawa jemaah saya lah, siapa yang nak jalan dengan saya setkan masa bila-bila, jom. Saya tolong tawarkan harga. Tapi sekali tu dah saya pergi, tak pergi banyak kali dah lah. Yalah, lepas tu pandai-pandai lah dia nak pergi sendiri dia punya kan. Penting lah. Apa nama, kalau tempat makan biasanya kalau sedap-sedap kena keluar lah kawasan dekat-dekat ni tak berapa sedap sangat. Dekat-dekat ni shawarma dia sedap lah. Kat mana? Rumah makan. Rumah makan tu Indonesia kan? Indonesia. Saya baru makan sekali saja situ. Yang tu ada dalam masakan Melayu kan? Biasanya jemaah kita ni nak makan nasi Arab. Nasi Arab ni biasa kalau ala-ala makan nasi Arab tu kita syorkan tempat yang terbaik lah di Madinah ni. Di Amwajul Khalij. Boleh Ustaz ni ada apa? Ada keyboard Arab. Tak pun keyboard Arab. Amwaj. Ejaan dia macam mana? AM WAJ ada Khalij KHO. Nampak macam dia kan. Try. Wih, jauh. Restaurant kitchen. Bukan kot Ustaz? Jauh. Ustaz zoom kan? Ni jauh. Ni Amwaj Hadramaut bukan dia? Bukan dia. Tapi dia jauh tak jauh pun dalam kalau kita naik taksi tu dalam 7 minit lah ada. 7 minit. Ini ada yang taksi. Selain daripada tu Ustaz, ada lagi tempat menarik? Tempat menarik tempat makan best. Sop Samak Syariq Korban, itu tempat makan lah tu.
Syariq korban. Ejaan dia macam mana Ustaz? Sekejap saya cari. Kalau ikut dalam ejaan ruminya Syariq SYA Buat A, RI. RI. Syariq ni macam mana? Apostrophe kot. Korban lah, tulis terus korban. Kurban. Korban. Tak dapat trace. Tak keluar. Cuba Ustaz tengok, Ustaz zoomkan dekat Masjid Bilal tadi. Dia kat Masjid Bilal. area tu. Okey, kejap. Kita tengok Masjid Bilal sekejap Masjid Bilal, mana Masjid Bilal? Ni tempat-tempat makan ya. Kau tahu kena banyak berjalan tengok tempat makan. Okey, ni Masjid Bilal. Ni Masjid Bilal. Saya nampak tak Masjid Bilal? Okey, ni ikut Okey, ni Masjid Bilal. Ni jalan raya. Okey, ni Syariq korban. Saya dari sini. Betul. Saya rasa area tu tak pun. Tengok kat atas ni tak pun nak cam. Ya. Saya rasa di sinilah, di sini. Dia dengan Island Madinah tu kan? Depan sikit pada Island Madinah tu. Betul. Tepi-tepi jalan tu. Lorong-lorong. Tapi yang ni kena ambil taksi lah. Kena ambil taksi. Itu juga nak beli daging frozen ke apa ke di situ lah. Ada jual. Nak cari unta frozen ke. Okey, ziarah dalam kita pada penonton kita yang baru melihat sekarang kita sembang-sembang kawasan-kawasan sekitar Masjid Nabi, ziarah dalaman dan sebagainya. Dan pada petang ni kita sembang-sembang tempat-tempat makan best ni dekat Madinah. Ustaz tadi kita sembang tempat shopping. Lagi area mana lagi Ustaz kita nak kongsikan kepada mutawif-mutawif kita yang mana kadang-kadang jemaah nak ambil tahu juga ni. Cuma kalau nak bawa jemaah muslimat, orang perempuan, Ambuai itu Khalid restoran tadi. Ada untuk makluman mutawif-mutawif kita, tak semua restoran yang boleh makan lagi perempuan. Betul. Jadi ada setengah yang family, ada restoran yang family baru boleh makan. Jadi kalau yang kita nak bawa family ni lelaki perempuan dekat mana Ustaz tadi? Restoran Ambuaju Khalid ni restoran yang terkenal lah kalau kita nak makan. Ejaan dia macam mana Ustaz? Ambuaj. Ustaz ada keyboard Arab tak? Ada keyboard Arab ni, komputer baru beli. Ya ni. Restoran. Sekejap. Ni bukan. Sekejap. Restoran. Search kok nampak. Tak jumpa. Ustaz ingat dia punya jalan? Dekat dengan mana? Okey, nak kena cari Masjid Al-Ijabah tadi. Masjid Ijabah. Okey, sekejap kita cari Masjid Ijabah. Masjid Ijabah. Dia dekat dengan Bakit. Okey. Dia Masjid tak semua restoran lelaki perempuan boleh masuk ya. Tak semua restoran. Sekejap Al-Ijabah. Okey, dah jumpa Ustaz? Masjid. Okey, dia ke bawah sini. Dia ke bawah. Ustaz ikut laluan dia. Okey. Okey. Ke bawah lagi. Bawah lagi. Okey. Kita ikut jalan ni je. Ustaz ke bawah lagi. Ikut jalan tu. Ke Jalan Bakit. Jalan Bakit. Kejap. Okay. Ni Bakit ni. Sebelah kanan kita ada Bakit. Tengok. Okey. Okey, kanan. Kanan. Belok kanan. Belok kanan. Okey. Terus. Belok kiri lah, Belok kiri terus. Terus tak zoom out. Okey, lagi. Kita jumpa satu jenjang atas. Okey, terus. Dia kalau Ustaz zoom dia akan keluar tak dia punya nama restoran tu? Okey, tak keluar lagi ke maknanya depan lagi ke? Bukan dia tepi jalan. Dia sebelah kanan. Kalau kita naik kereta sebelah kanan. Ni kita dah jumpa ni, Ustaz ingat tak ni? Simpang 3 ni. Okey. Tak ingat. Depan lagi. Ni macam dah jauh ni. Saya perasan tu ada nama tak? Mat'am Madinah. Mana Mat'am? Kan dia. Ni dah dekat sekolah Saya perasan dekat sini Ustaz. Dekat
Tepi-tepi jalan tu, tepi-tepi jalan sini. Tu bumi tu juga. Tak jumpa. Tak nampak. Tapi area situ lah. Naik taksi ni dia tahulah. Mata'am Amwaj Khalij. Tapi kalau kita tengok daripada map ni, dia straight je. Dia tak kira tak area Masjid Nabi je, tak jauh pun. Tak jauh dekat. Dalam 2-3 kilometer je lah. Saya ingat dalam 2-3 kilometer je. Mata'am Amwaj Khalij ni ada dua. Satu yang kita tunjukkan tadi tu untuk orang lelaki sahaja. Untuk orang perempuan, lelaki dan perempuan kena depan sikit Ustaz. Depan sikit. Naik taksi bagi tahu kata untuk perempuan nak masuk. Untuk orang perempuan juga dia tahulah tempat dia. Ni Cikgu Fauzi kata lepas subuh cari roti Arab. Panas-panas. Cikgu Fauzi kata, Ustaz, Cikgu Fauzi kata kita kena listkan restoran-restoran yang Ustaz cakap tadi. InsyaAllah. Kena listkan yang mana boleh makan, yang mana boleh makan, yang mana yang hanya boleh jemaah lelaki saja, yang mana lelaki, perempuan, family dan sebagainya. Kita mungkin maklumat-maklumat ni kita boleh bagi kemudian kan. Kemudian Safa Marwah kata rumah makan Indonesia sebelahan Saljadid. Safa Marwah ni jemaah Ustaz Jemaah. Jemaah Ustaz. Okey, apa lagi Ustaz kita nak kongsikan? Kita ada lagi 5 minit untuk kita stop. 3 minit. Kalau kata dia ada, kalau tempat makan ni banyak. Lepas tu kalau kata tempat bersejarah nak sentuh juga ke Ustaz? Silakan, tak ada masalah. Nanti kita, Ustaz, kalau Ustaz ke lapangan nanti esok ataupun tengoklah bila lapang-lapang nanti kita akan kongsikan siri-siri untuk ziarah luaran. Dari segi perspektif pengurusan lah. Kalau sirah ni mungkin kita akan pergi siri yang lain, tapi kita nak cerita dari segi perspektif pengurusan, bagaimana kita menguruskan jemaah dalam urusan untuk kita buat lawatan untuk kita menyampaikan sirah Nabi di Uhud dan sebagainya. Nanti kalau Ustaz lapang kita boleh sembang-sembang macam petang ni. Hari ni kita sembang ziarah dalaman. InsyaAllah. Sambil-sambil tu kita sembang lah tempat-tempat yang biasanya jemaah akan kita bawa lah, tempat makan, tempat shopping. Tadi Ustaz kata nak kongsi apa lagi Ustaz sebelum kita akhirkan sesi kita petang ni? Apa lagi? Untuk apa lagi ya? Jadi petang ni kita dah cerita tentang benda dalam Masjid Nabawi. Perkara-perkara yang dalam Masjid Nabawi. Kemudian tempat-tempat untuk SIM card. Tuan-tuan boleh tengoklah SIM card di sana. Kemudian Lobby Ustaz. Money changer dekat pintu 17. Pintu 17 ni penting. Pintu 17 ni penting di sanalah tempat shopping, di sanalah tempat money changer. Semua ada. Di sanalah kita nak buat SIM card, semua ada. Pintu 17. Cari pintu 17. Nanti mutawif akan, dan kalau mutawif yang baru, kita kena alert tentang benda-benda penting kepada jemaah kita ni lah. Dari segi SIM cardnya di mana, nak buat SIM card, dan SIM card lah jenis-jenis yang macam mana. Dan kita kumpulkan maklumat tu siap-siap dalam SIM card selalu kita, kalau Ustaz pakai apa? Macam Ana selalu pakai Zain. Ustaz pakai apa? Mobile. Saya pakai Mobile. Mobile. Sebab data dia lebih murah lah, tak silap saya. 10 gig. Ambil yang 10 gig tu. 10 gig tu boleh tahan lah 12 hari tu. 12 hari dalam RM90 juga 10 gig tu. Cuma kalau jemaah ni kita tak guna banyak info ni, kita berpada-pada lah. Kalau mutawif ni banyak lah gunanya. Dan sebagainya kan. Nak buat laporan lah. Nak buat live lah. Nak buat live lagi. Live sekali buat 2 gig habis. Nak ambil gambar lagi. Jadi itulah, internet penting bagi mutawif. Jemaah pun sama lah. Jemaah memang perlukan internet. Jadi kita kena bantulah. Dolby, SIM card, lagi apa lagi Ustaz cakap tadi? Money changer pun kena tengok-tengok juga kan Ustaz. Rate yang bagus kan. Tempat-tempat shopping, tempat makan, area-area sekitar Masjid Nabi lah. Apa lagi yang kita nak share? Sahabat kita dekat Masjid dalaman ni lah, tempat-tempat biasanya kalau melibatkan kecemasan,
kita ada hotel, kita ada hospital Ansar kan, tak jauh. Boleh jalan Ya. kaki tak? Saya selalu pergi ke Hospital farmasi Al-Majidi, Hospital Al-Majidi. Hospital Majidi. Hospital Majidi ni kena bawa pasport ya, kena ada pasport selaku mutawif, kena ada pasport yang pesakit kena bawa. Dan Al-Majidi ni dia berada dekat dengan Masjid Al-Ijabah. Oh, dekat Masjid Ijabah. Dia Kita boleh jalan kaki. lebih perkhidmatan dia lebih cepat, lebih efisien berbanding dengan di Ashifa dekat pintu nombor 5. Ramai. Al-Majidi ni tambah-tambah ada tengok pakai mutawif, vest mutawif, dan kita ada beri kerjasama, kita bagi pasport dan sebagainya, dia cepat. Kaunter dia masuk jumpa doktor terus dapat ubat. Itu saya suka. Dia tutup pukul 11 malam tutup. Itu antara perkara-perkara yang kita kena take note lah sebagai petugas farmasi, hospital dan sebagainya, area berdekatan tu. Okey Ustaz, insyaAllah kita sudah 72 minit Ustaz. Kami dekat JB ni bukanya awal. Oh gitu. Okey. Jadi, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian ziarah dalaman. Mungkin kalau Ustaz ke lapangan nanti kita buat pengisian dalam siri-siri yang akan datang, iaitu ziarah luaran insyaAllah. InsyaAllah kalau Ustaz ke lapangan. Mudah-mudahan apa sedikit perkongsian ni dapat memberi tip lah ataupun panduan kepada bakal-bakal petugas kita lah insyaAllah. Dengan harapan kita cubalah bantu apa yang boleh sebagai sama-samalah kita bertugas untuk jemaah umrah tetamu Allah insyaAllah. Ustaz ada sedikit ucapan daripada Ustaz mungkin sebagai penutup? Jadi apa kita kata, kita doa sajalah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Dan di Madinah ni kita kata kita seronok nak berada di Madinah sebab kita nak duduk dekat dengan Nabi. Hakikatnya yang kata dekat-dekat ni adalah hati kita. Tak kisah kita berada di mana sekalipun, sama ada kita berada di Laut Cina Selatan ke di negara-negara hujung-hujung dunia sekalipun, kalau kata hati kita dekat dengan Rasulullah, kita dekat Rasulullah tu. Walaupun jasad kita berjauhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam tahiyat akhir kita bagi salam kepada Nabi kita seolah-olah Nabi kita berada di depan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum ni macam kita masuk rumah kan. Assalamualaikum maksudnya ada orang dalam rumah. Kenapa kita tak bagi salam assalamualaihi ke Nabi kita berada di belakang? Tak. Sebenarnya Nabi kita ni dekat dengan kita, berada depan kita. Maka tidak ada, kalau tak kerana sabit dengan Nabi kita, dalam bahasa mudahnya tak ada pasal kita nak pergi ke Madinah. Kalau tak kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada ni semua kerana ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam Ramadan al-Mubarak, dan kita akan masuk kepada bulan Syawal, dua-dua bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua ni adalah rumah, tuan rumah, kita tetamunya. Maka marilah sama-sama kita merebut peluang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Begitu juga dengan selaras dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak kisah walau di mana pun kita berada, asalkan hati kita dengan hati kita dengan Nabi kita sentiasa terikat dengan sunnah-sunnah Nabinya, dengan Al-Qurannya, dengan qiyamulannya, dengan witirnya. Witir bagi Nabi, witir wajib. Witir tu, solat witir ni sangat-sangat dituntut, sehingga kan bagi Nabi kita wajib. Nabi kita diwajibkan solat witir. Maka kita solat sungguh-sungguh solat witir dengan tahajud, qiyamulai, Quran kita, dengan sedekah, dengan kita husnuzan, sangka baik dengan semua makhluk Allah, kita memaafkan semua kesalahan orang, kita menyambungkan silaturahim. Ini semua adalah tanda-tanda kita ni dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Faiz. Kita jumpa lagi dalam siri-siri penerangan kita dalam bingkil khusus Mutawi insya-Allah. Selamat berbuka puasa dan salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Selamat buka puasa. Pakai